Okey, nak test suara. Boleh dengar ke suara? Okey, nak test suara. Boleh dengar ke suara? Sekejap Sekejap seketika. Nasir Muda, suara okey katanya. Terima kasih Nasir. Nasir Muda, siapa lagi? Saya tak nak tengok lagi. Jack Villatalo. Jack Villatalo. Nur Alif Ejaz esok angkat sumpah dari Sidang Rahim. InsyaAllah doakan dia. Asrakwan Badatul Razak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam, salam reformasi kepada semua kawan-kawan yang sempat bersama saya di Facebook waktu ini. Waktu ini memang ramai sekali orang live sekarang ni ya. Dan tadi baru saja ada majlis live jugalah melalui Zoom. Majlis Selangor Berzikir. Dah selesai dah ya. Kita ada Azman AB. Assalamualaikum. Katanya Waalaikumsalam. Okey. Yang mana sempat saya baca kat sini. Nasir Muda ada sama kita. Azman AB. Siapa lagi tu yang tak sempat saya nak baca. Cempaka Sari. Abdul Rauf. Selamat datang. David Cheong. Siti Rosni Aini. Ahli Pekan. Daripada Pekan hadir. Okey. Nur Alif kata kasih jadilah kali ini Datuk Seri PM9. Naya peniaga Taman Kerang hilang pendapatan. Tak boleh peniaga jahat. Punya haram kalian penipu katanya ya. Okey, kita nak ulas sikit sebanyaklah tentang isu ni ya. Yang sebenarnya, okey, Asrahwan kata Bandar Tun Razak line clear. Okey, Bandar Tun Razak. Mana Wan Akbar? Tak ada ke Asrahwan? David Chong. Siapa lagi ni? Ramadan Lestari, Muhammad Saleh dan Hanifah. Terima kasih banyaklah. Ya. Okey, malam ni kita nak ulas tentang yang sedang hangat diperkatakan ketika ini ya. Berkenaan dengan keputusan Majlis Kerja Tertinggi UMNO yang malam tadi telah pun membuat keputusan bahawa UMNO bukan individu ya, atas nama UMNO telah pun menarik sokongan kepada Muhyiddin Yassin. Tidak disebut menarik sokongan kepada Kerajaan Nasional, tetapi kepada Muhyiddin Yassin. Tak tahulah sebab apa tak sebut Kerajaan Nasional, kerana nak jatuhkan Muhyiddin saja. Pada kita, kalau kita kata kerajaan itu gagal, sepatutnya yang harus dilakukan oleh UMNO adalah menarik sokongan kepada kerajaan yang gagal. Kerana kegagalan Muhyiddin itu juga melambangkan kegagalan kerajaan.
Ya, rakyat sekarang ni marah dengan kerajaan, bukan marah dengan Muhyiddin, tetapi marah kerajaan. Kebetulan Muhyiddin adalah Perdana Menterinya, adalah nakhodanya. Siapa kelasi dia? Kelasi dia termasuk juga daripada menteri-menteri daripada UMNO. Kalau mereka kata kerajaan itu gagal, bermakna menteri-menteri mereka pun sikit sebanyak menyumbang kepada kegagalan kerajaan internasional. Jadi UMNO seharusnya jelas di dalam membuat keputusan. Mereka tidak boleh menuding jari semata-mata kepada Muhyiddin. Mereka kalau mereka kata, rakyat sekarang ni kata kerajaan gagal. Trademark yang UMNO sendiri pun selalu gunakan adalah kerajaan gagal. Bila sebut kerajaan gagal, bermakna seluruh yang menganggotai kerajaan itu, kabinet itu adalah kabinet yang mengetahui kerajaan yang gagal. Dan seharusnya Majlis Kerja Tertinggi UMNO membuat keputusan menolak ke seluruh kerajaan Perikatan Nasional. Tapi yang ditekankannya adalah menolak Muhyiddin. Mungkin disebabkan pengaruh Sabri Ismail. Mereka mendapat jawatan timbalan Perdana Menteri. Wallahualam lah. Mungkin sebab diumpan sikit jawatan timbalan Perdana Menteri, maka UMNO sedikit berlembut dalam isu ni. Mahidin Yassin is watching. Okay. Nasir Muda, Menteri UMNO KJ gagal. Okay. Ben Iqmal kata kelasi dia termasuk Mahathir dan Pejuang. Tadi Pejuang pun dah lulus RS. Ya. Kita tak ambil tahulah tentang Pejuang dan kita tahu mainan-mainan Mahathir ni. Ya. Sebab tu saya katakan Mahathir ni selagi dia bernyawa, dia relevan. Ya. Relevan sepanjang masa dan dia juga adalah musuh kita sepanjang masa. Jadi janganlah ada pimpinan kata Mahathir ni tak relevan, Mahathir tak relevan. Bila nak sebut Mahathir tak payahlah sebut Mahathir sebab dah tak relevan. Ini di antara yang terdengar lah ya. Tapi sekarang terbukti bahawa Mahathir masih relevan. Di saat-saat UMNO menolak Muhyiddin, tiba-tiba Parti Pejuang lulus. Ya. Apa agenda dia? Okey. Jamal Effendi, terima kasih. Kita ada juga Wira Syahadan, Abdul Habib, Nasir Muda. Okey, katanya Nasir Muda Menteri Kesihatan. Adam Baba juga gagal. Muhammad Salih dan Hanifah, Umbi Daridu dan ke hari ini memang tak boleh dipercayai. Okey. Okey, bila saya sebut tentang Majlis Kerja Tertinggi menolak kerajaan, bukan menolak kerajaan, menolak Muhyiddin, ya, satu keganjilan lah. Ya, kalau saya jadi ahli UMNO, tentunya saya akan petikaikan mengapa UMNO mengambil keputusan yang tidak begitu berani, yang tidak begitu tegas. Ya, sepatutnya keputusannya dibuat adalah menolak kerajaan Perikatan Nasional. Jelas. Dan mana-mana ahli parlimen ataupun menteri kabinet yang tidak mematuhi keputusan Majlis Kerja Tertinggi, mereka itu haruslah diambil tindakan, dipecat dan sebagainya kerana tidak mematuhi ketetapan yang dibuat oleh Majlis Kerja Tertinggi. Tetapi malangnya Majlis Kerja Tertinggi hanya mengatakan menolak Perdana Menteri Muhyiddin dan mendesak Muhyiddin meletakkan jawatan. Kalaulah mereka menolak Muhyiddin dan Muhyiddin meletakkan jawatan, siapa Perdana Menteri yang mereka mahukan? Ya? Adakah mereka mahu Perdana Menteri lain tetapi di bawah kerajaan Perikatan Nasional? Kerana Perikatan Nasional tidak sebut sebagai kerajaan yang ditolak oleh UMNO. Jadi ini berbeza daripada Pakatan Harapan. Pakatan Harapan daripada awal, semenjak kita jatuh lagi, kita konsisten dan istiqamah, iaitu kita menolak kerajaan terbuk atap yang bernama Perikatan Nasional. Ya, bukan masalah Perdana Menteri ke, bukan masalah timbalan Perdana Menteri, bukan masalah menteri-menteri. Ya. Walaupun menterinya ramai sampai 70 orang termasuk timbalan Perdana Menteri. Tetapi Pakatan Harapan mengatakan kerajaan ini pertamanya tidak ada keabsahannya, majoritinya. Yang kedua, kerajaan ini juga bukan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Dia menjadi kerajaan bukan dipilih oleh rakyat. Itu di antara asas yang menjadikan Pakatan Harapan menolak kerajaan Perikatan Nasional. Kita kekal, kita konsisten sehingga ke hari ini. Ya? Dan kita tidak termakan dengan apa saja umpanan, tawaran dan sebagainya daripada pihak Muhyiddin Yassin. Tetapi berbeza dengan UMNO. Ya? Main tarik tali ni terlalu lama sangat. Ya? Bila mereka rasa marah, mereka marah macam nak gila. Ya? Lebih kadang-kadang tu, apa yang mereka suarakan kadang-kadang lebih daripada kita. Ya? Kemarahan yang mereka pamerkan itu lebih daripada kita. Wah, kita ingat betul-betul UMNO ni serius. Ya?
Kalau kita tengok daripada cyber trooper UMNO ni kadang-kadang maki hamun dia, kalah kita. Ya, kalah cyber trooper kita. Punya marah hanya dengan UMNO. Tetapi berapa kali dah kita lihat UMNO mengadakan mesyuarat dan hasil mesyuaratnya apa dia? Ya, ada tempoh sehingga PRU, sehingga 1 Ogos, kemudian tolak Muhyiddin, tidak tolak PN, kemudian yang sokong Muhyiddin pun masih lagi bebas menyokong Muhyiddin. Ini bermakna UMNO tidak konsisten, UMNO tidak ikhlas, dan UMNO tidak tahu kehendak akar umbi di bawah. Kalau kita tengok banyak poll ataupun banyak undian-undian yang diadakan di media sosial, memang jelas akar umbi di UMNO mahukan UMNO tidak ada lagi terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan kerajaan Pakatan Nasional ini. Mereka mahukan kalau boleh biarlah UMNO jadi pembangkang pun tak apa menghadapi PRU yang ke-15. Mereka tidak mahu nama UMNO ini diseret di dalam sebuah kerajaan yang gagal, kerajaan yang hari-hari dimaki oleh rakyat. Apakah UMNO bersedia berada dalam satu rumah yang sentiasa dibaling batu oleh rakyat, dibaling najis oleh rakyat, dimaki hamun? Adakah UMNO bersedia? Jadi UMNO nampaknya masih lagi tidak ada keberanian. Ya, tidak ada keberanian. Sekarang ni mereka masih lagi mengulangi. Dalam kenyataan malam tadi, UMNO menolak Muhyiddin Yassin dan minta Muhyiddin letak jawatan. Dalam masa yang sama, UMNO mengatakan no Anwar, no DAP. Okey, tidak ada masalah bagi kita dalam Pakatan Harapan dan juga Parti Keadilan khususnya, dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tentunya sudah pasti tidak mengharapkan sangat UMNO untuk menyokongnya. Ya, sebab daripada awal lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut, sesiapa saja yang mahu bersama kita, bersama Pakatan Harapan untuk mendirikan sebuah kerajaan yang mahu melaksanakan agenda reformasi tanpa syarat, tanpa ada kompromi, tanpa ada tawaran, tanpa ada rasuah jawatan dan sebagainya, silakan bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Dalam masa yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim memperingatkan seluruh ahli keadilan supaya memperlengkapkan jentera masing-masing, memperkemaskan jentera masing-masing, memperbanyakkan ahli, memperbanyakkan ranting, dan bekerja, berkhidmat, berikan perkhidmatan kepada rakyat untuk kita menghadapi PRU yang ke-15. Ya? Jadi kalau kamu mahukan kerajaan sekarang ini ditamatkan serta-merta dan mahukan sebuah kerajaan yang baru, dipimpin oleh kepimpinan yang baru, ya, tanpa kamu rasa takut dan gemetar dengan ugutan kerajaan yang ada sekarang ini, ayo bersama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu satu tawaran yang kita berikan kepada UMNO. Tetapi kalau kamu asyik untuk bermain no Anwar, no DAP, no Anwar, no DAP, dalam masa yang sama, menteri-menteri kamu berada dalam kerajaan ini. Kerajaan yang gagal ini. Kerajaan tidak ada Anwar, kerajaan yang tidak ada DAP, tetapi kerajaan ini yang paling bangsat pernah lahir dalam negara kita. Ya? Kerajaan yang paling bangsat pernah lahir dalam negara kita. Kalau dibandingkan dengan kepimpinan DAP di Pulau Pinang, jauh bezanya. Bagaimana orang Melayu Pulau Pinang diberikan keadilan, bagaimana syiar Islam di Pulau Pinang tidak diganggu. Malahan yang memegang jawatan di dalam institusi agama di Pulau Pinang diberikan keutamaan. Imam-imam, elon imam di Pulau Pinang mendapat elon yang tinggi berbanding dengan negeri yang mengaku sebagai negeri yang diperintah oleh para ulama. Ya, tidak ada seorang pun yang boleh memberi bukti bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang yang ditakbir oleh DAP itu mengainai orang Melayu, jauh sekali mengainai orang Islam. Tapi kamu masih lagi mendendangkan no Anwar, no DAP. Ya? Yang untung siapa? Yang untung kerajaan yang ada sekarang ini. Sebab kamu tidak boleh menampilkan pengganti kepada kerajaan yang ada sekarang ini. Pakatan Harapan, memang kita kerajaan yang rampas. Memang menjadi kewajipan Pakatan Harapan untuk mendapatkan kembali hak mereka yang telah dirampas. Ini bukan isu rakus kuasa. Ini kan bukan isu Anwar nak jadi PM. Ini ialah isu memperjuangkan hak rakyat pada PRU 14 yang lalu yang telah pun dirampas, yang mana UMNO salah satunya parti yang juga bersubahat, juga bersekongkol untuk menjayakan kerajaan Pakatan Nasional ini. Sekarang UMNO merasakan bahawa kerajaan ini gagal. Dia tahu kerajaan ini gagal.
tetapi dia hanya menolak Muhyiddin Yassin. Ya. Dia tahu kerajaan ini gagal, tetapi pemimpin UMNO masih lagi bergayut dengan jawatan menteri dalam kerajaan yang ada. Jadi rakyat menilai, rakyat di luar sana menilai, sebenarnya UMNO ini nak tolak kerajaan ini ataupun UMNO masih menghitung kepentingan peribadi beberapa kerat pemimpin ialah UMNO. Dalam keadaan rakyat sekarang ini susah, menderita. Dalam keadaan rakyat hilang kerja, tidak boleh bekerja, hilang pendapatan. Ramai yang mendapat kesukaran untuk mendapatkan makanan. Dalam keadaan kes bunuh diri yang semakin meningkat, kes COVID yang semakin meningkat, ya, UMNO masih lagi bermain dengan slogan No Anwar, No DAP. Sedangkan dalam masa sekarang ini, yang menghancurkan negara sekarang ini bukan Anwar, yang menghancurkan negara sekarang ini bukan DAP. Tetapi inilah yang didendangkan oleh UMNO, No Anwar, No DAP. Dalam masa yang sama, kerajaan yang menyusahkan rakyat ini terus berkuasa. Apa nak jadi dengan UMNO? Di mana keris tanpa sarung, keris telanjang tak bersarung itu, yang kamu katakan inilah keris keramat orang Melayu. Suara orang Melayu, suara keramat. Mana ada kehebatan parti UMNO? Mana ada tanjak yang selama ini kamu pakai dan setiap kali Perhimpunan Agung UMNO? Mana ada keris yang setiap kali kamu berhimpun, kamu angkat keris itu dan kamu cium keris itu di depan perwakilan untuk menunjukkan UMNO ini parti keramat orang Melayu. Maka bernyanyilah perwakilan lagu Budak Kecil Main Api dan sebagainya untuk menaikkan semangat ahli-ahli UMNO, ya, tentang perjuangan UMNO. Tetapi apabila masa untuk buat keputusan menolak kerajaan yang menyusahkan rakyat ini, UMNO masih lagi tidak berani dan tidak ada kekuatan sedikit pun untuk menarik diri daripada kerajaan ini. Apakah kamu rasa dengan pengumuman malam tadi, kita boleh mengatakan UMNO satu parti yang berani, satu parti yang ingin membawa suara rakyat? Tidak. Selagi UMNO masih lagi berada di dalam kerajaan Perikatan Nasional, selagi pimpin UMNO masih lagi, ya, makan di tapak tangan Muhyiddin selaku menteri, selagi UMNO masih lagi bermain No Anwar, No DAP, maka rakyat akan melihat yang sebenarnya yang pertahankan kerajaan menyusahkan rakyat ini adalah UMNO Barisan Nasional. Kita tak mahu cerita tentang PAS sebab kita pun tahu, ya, tentang parti ini, ya. Sampai hari ini pun parti PAS tidak membuat kenyataan. Apa yang keluar, dia kata kita tetap sokong Muhyiddin, kita tetap sokong kerajaan yang ada. Ini parti PAS. Daripada dulu lagi kita tahu dah perangai parti lebay ni. Ya, waktu kami memerintah, Pakatan Harapan memerintah, PAS pun kata dia sokong Mahathir. Kita sokong Mahathir Mohamad sehingga PRU yang ke-15. Ini ucapan PAS dalam parlimen. Ya, sebab apa? Sebab Mahathir Perdana Menteri. Dia sokong Mahathir. Bila Mahathir tumbang, dia pergi ke Muhyiddin. Walaupun dia tahu Muhyiddin bukannya orang yang layak menjadi Perdana Menteri. Walaupun dia tahu Muhyiddin bukan pemimpin yang diangkat oleh rakyat. Tetapi PAS sanggup jadi makmum. Ya? Ibarat macam imam solat. Dia tahu imam ini tidak direstui oleh makmum pun. Majoriti makmum tidak merestui dia jadi imam. Tetapi PAS sanggup menjadi makmum kepada imam yang ditolak oleh majoriti daripada makmum ini. Ya, macam itulah parti PAS. Sebab itu saya tak pertikaikan parti PAS. Ya, kalau katalah kerajaan ini pun satu hari nanti dipimpin oleh DAP, tak mustahil PAS akan sokong DAP. Sebab kalau DAP bagi dia jawatan, DAP bagi dia kuasa dan sebagainya, akan keluar dalil mengatakan, oh tidak ada masalah kalau pemimpin DAP jadi Perdana Menteri. Dia akan keluar dalil itulah. Ya, apakah dalil-dalil yang boleh menguntungkan parti ini, dia akan keluarkan. Ya, sebab yang penting kepentingan diri dia. Ya, kepentingan dia. Yang penting aku boleh nikah. Orang Siam walaupun melalui online. Ini PAS lah. Sebab itu saya menitik beratkan tentang UMNO. Ya, tentang UMNO. Siapa yang rugi kalau kamu mainkan slogan No Anwar, No DAP? Siapa yang rugi? Pakatan Harapan. Pakatan Harapan, okey. Kita solid Pakatan Harapan. Walaupun kami dalam Pakatan Harapan ada berbeza pendapat. Ya, semua tahu. Kadang-kadang keadilan mengeluarkan statement, kadang bercanggah dengan DAP, dengan amanah dan sebagainya. Bahkan saya berterupa kami, amanah dengan keadilan kadang-kadang bergaduh dalam media sosial. Tapi keputusan, ya, keputusan yang dibuat oleh Majlis Pakatan Harapan itu solid.
Iaitu kita akan terus menentang kerajaan yang gagal ini, kita terus menolak kerajaan Pakatan Nasional, kita mendesak supaya Muhyiddin letak jawatan. Ya. Tidak ada seorang pun yang sekarang ini dalam Pakatan Harapan yang masih diklik ya, untuk menolak Muhyiddin. Solid untuk menolak Muhyiddin. Tetapi UMNO ya, yang dikatakan parti yang terkuat satu ketika dahulu, ya, sekarang ini betul-betul berada di bawah ketiak Muhyiddin Yassin. Sebab Muhyiddin tahu, sebab Muhyiddin ni asalnya daripada UMNO, saudara. Ya, kita kena ingat, Muhyiddin darah dia ni, kalau kita toreh darah dia ni, memang dia darah dia masih lagi lah pekat biru ya, UMNO dia ni, Muhyiddin ni. Jadi dia tahu kelemahan UMNO. Ya. Di manakah letaknya kekuatan UMNO? Ya? Pada krisnya kah? Ya? Pada tanjaknya kah? Jadi Muhyiddin tahu jawapan dia. Jadi dia kata mudah. Sebab itu jawatan timbalan Perdana Menteri ini Muhyiddin reservekan lama, setahun. Tak pernah diisi. Tak pernah diisi. Sebab dia nak jadikan satu jawatan yang boleh dijual beli pada masa-masa yang terdesak. Ya? Dan akhirnya terbukti. Di waktu UMNO nak buat keputusan, sebelum UMNO mesyuarat, dia pun hulur satu jawatan timbalan Perdana Menteri. Ya? Maka mempengaruhi keputusan mesyuarat. Ya, daripada kononnya nak tolak kerajaan PN, akhirnya tolak sahaja Perdana Menteri. Ya, bermakna mengiktiraf Ismail Sabri sebagai timbalan Perdana Menteri. Harapan mereka biar Muhyiddin letak jawatan, maka dia akan menaikkan pula Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Ya. Apakah itu percaturan UMNO? Ya. Bermakna UMNO hanya mahu tukar driver. Ya. Sedangkan kenderaan itu, dia tahu kenderaan itu dah buruk. Dia tahu kenderaan itu selalu rosak bila berjalan, berasap enjin, tak boleh berjalan. Stereng ini dah berlari hulu ke hilir, hulu kiri kanan stereng ini. Ya. Dah tak boleh nak kawal kenderaan ini. Sering melanggar orang di tengah jalan. Ya, brek dah tak makan. Ya, pancit sana. Berasap dekat sini. Berasap dekat sana. Dah tak boleh jalan kenderaan ini. Apa yang UMNO buat? Dia kata elok tukar driver saja. Yang sebenarnya bukan tukar driver. Tukar driver pun, kalau kereta itu, kereta yang dah buruk, dah rosak, ya? Walaupun kereta itu dicuri daripada orang lain, tapi dia pakai dah jadi buruk kereta itu. Dah rosak, dah berasap. Tukarlah 10 kali driver pun tidak akan menyelesaikan masalah. Yang kita mahu, tukar kereta baru. Ya, bukan saja driver baru, kenderaan yang baru. Kenderaan ini tidak pernah lagi diuji di jalan raya. Ya. Ini yang kita mahu. Bukan kita nak kekalkan kenderaan yang dah diuji pun. Yang kita tahu kenderaan ini buruk, kenderaan ini rosak, kita asyik duk fikir tentang tukar driver. Ya? Dahlah kita duduk dalam kerajaan itu pun kita dibuli. Ya? UMNO ni parti yang terbesar dalam Perikatan Nasional. Tapi setahun UMNO dibuli dalam Perikatan Nasional. Menteri-menteri yang ada dalam UMNO, semua menteri yang tidak pegang jawatan yang penting. Yang pegang jawatan penting daripada bekas PKR Azmin. Dapat jawatan penting. Zuraida, Mak Lampir, dapatlah jawatan penting. UMNO dapat jawatan apa? Menteri Kesihatan, Menteri Pertahanan, Menteri Luar. Ya? Menteri-menteri yang dapat projek, dapat duit ni, puak-puak ni sapu. Walaupun UMNO ni parti yang terbesar dalam Perikatan Nasional. Ya, UMNO tahu. Ya, UMNO tahu kedudukan ini. Tetapi mengapa UMNO takut untuk bertindak? Mengapa UMNO takut untuk menunjukkan, ya, bahawa parti ini betul-betul parti keramat? Sedangkan UMNO tahu di akar umbi, di kalangan orang Melayu, terutamanya di kampung-kampung, ya, bahkan sekarang ini di bandar-bandar pun, yang banyak susah adalah orang Melayu Islam. Dan majoriti daripada mereka, ya, kita pun tahu dalam negara kita ini, majoriti yang orang Melayu ini, kebanyakannya adalah ahli-ahli UMNO dan juga ahli-ahli PAS. Inilah golongan yang susah. Kalau kita nak buat statistik, ya, boleh buat statistik. Yang angkat bendera putih ni, ya, kalau di Kuantan ni, di dalam mahkota ni, yang angkat bendera putih ni kita boleh cek.
Kita boleh cek, kita boleh semak kebanyakannya ahli UMNO dan juga ahli PAS. Ya? Mereka susah. Tetapi apa parti mereka buat? Macam PAS tak apalah. Ya? Pada mereka menyokong kepimpinan itu satu pahala besar. Walaupun pemimpin itu menyokong pihak yang salah. Tetapi penyokong walak dengan pemimpin itu satu pahala yang besar. Boleh masuk syurga. Itu bagi PAS. UMNO macam mana? Ya, macam mana dengan UMNO? Mana kekuatan UMNO? Mana keberadaan UMNO? Ini bukan isu UMNO kena sokong Anwar Ibrahim. Kamu tak sokong pun tak apa. Anwar Ibrahim pun tak kemaruk minta sokongan. Ya? Sebab UMNO mahukan, yang Anwar mahukan, kamu sokong, ikut dasar kami. Tak nak ikut, tak apa. Anwar tak melutut. Ya? Kita bersedia menghadapi PIU. Kita bersedia jadi pembangkang. Kita dah biasa jadi pembangkang. Cuma kita nak bagi tawaran. Kalau kamu nak hentikan kerajaan yang ada ini, ayo bersama kami. Sebab dalam banyak-banyak parti gabungan, parti politik dalam negara kita ini, hanya Pakatan Harapan saja yang mempunyai bilangan ahli parlimen yang cukup ramai. Ya, berbanding dengan blok-blok yang lain. Maka memang wajarlah Pakatan Harapan menawarkan kerjasama. Sebab kalau kita betul serius nak menghentikan kerajaan ini, kita kena serius. Jangan letakkan syarat. Nak bekerjasama dengan keadilan, kena letakkan syarat nak jadi PM. Ya? Nak bekerjasama dengan keadilan, kena letak macam ni, nak bebaskan kes dan sebagainya. Itu tak penting. Yang pentingnya adalah tukar kerajaan ini dan atasi masalah rakyat. Ya? Kadang-kadang ada kawan kata, boring dengan politik. Hari ini rakyat lapar sebagainya, orang-orang politik asyik mencatur kedudukan. Ya, ini dimaksudkan oleh rakyat. Ya. Siapa yang mencatur kedudukan ini? Adakah Pakatan Harapan? Pakatan Harapan tak mencatur. Sampai hari ini Pak Anwar relax, cool. Ya. Kita tidak ada buat satu gerakan dan sebagainya. Kita ikut proses. Istana panggil, kita pergi. Istana minta apa, kita bawa. Ya. Lepas tu habis. Tapi yang kamu ni, bermesyuarat kejap keputusan macam ni, kejap keputusan macam seolah-olah berani sangat, kejapkan ugut, sebelum 2 minggu kita bagi tempoh kepada Kerajaan Nasional untuk membuat kita tarik diri. Tapi Muhyiddin dah tahu kelemahan UMNO ini. Ya? Sebab itulah akhirnya Muhyiddin tawarkan jawatan Timbalan Perdana Menteri kepada Ismail Sabri. Ya? Walaupun keputusan itu amatlah melukakan hati Azmin Ali. Sudah pastilah Azmin Ali terluka, ya. Tetapi kalau dipikir-pikirkan balik, mungkin Azmin fikir, tak apalah, ya. Walaupun hatiku terluka, tetapi daripada dapat kepada kerajaan yang baru, ya, kemungkinan aku banyak kes yang akan disongkar, ya. Lebih baik kita mengalah lah. Setidaknya dia kata tak dapat jadi Timbalan Perdana Menteri pun, ya. Dapat jadi menteri pun okey lah, ya, daripada jadi banduan dekat Sungai Buloh, ya. Jadi Azmin pun bertahanlah, ya. Walaupun dia tahu, ya, itulah impian dia selama ini dalam politik, ya. Kalau sekadar mau jadi menteri saja, lebih baik dia tak payah khianat dalam Pakatan Harapan. Dalam Pakatan Harapan pun jadi menteri juga, ya, menteri kanan. Ya. Jadi kalau masuk jadi pengkhianat, level menteri juga, lebih baik tak payah khianat lah, kan. Mesti dah dia ada cita-cita yang lebih tinggi untuk masuk, untuk menjadi pengkhianat, ya. Tapi apakan daya, ya. Muhyiddin tahu bahawa dia nak selamatkan diri dia nak selamatkan daripada kerajaan ini tumbang, dan Muhyiddin tahu dia juga ada masalah sekiranya beliau tidak ada lagi kuasa, ya. Semua tahu tentang kes dia, ya. Semua tahu tentang bagaimana dia mendapatkan kerajaan dengan tawaran jawatan dan sebagainya. Ada audio yang telah dikeluarkan. Ini mungkin bakal akan disiasat di bawah kerajaan yang baru nanti, ya. Sebab itu inilah yang membuatkan Muhyiddin mengalami sikit sakit ceret beret, ya, apabila mendengar UMNO nak buat keputusan. Tapi bagi Muhyiddin dia rasa lega sikit sebab UMNO, ya, bukan seperti Pakatan Harapan, ya. UMNO tak biasa susah, saudara. UMNO ni dah puluh tahun senang, ya, dah puluh tahun dia senang. Jadi dia tidak boleh merasa susah, ya. Dia cuba nak jadi macam kita, dia cuba nak jadi macam Datuk Seri Anwar Ibrahim, kononnya berani, tegas dan sebagainya, tetapi tapi susah jugalah, ya. Bila telur ni dipegang, masalah jugalah.
Dan ramai, kita percaya ramai di kalangan ada di Parlimen UMNO yang sebenarnya tidak bersetuju. Ya, yang sebenarnya mereka pun mahu menjatuhkan kerajaan ini. Tetapi ini adalah keputusan parti. Ya, keputusan parti yang akhirnya mereka akur. Tetapi apakah ini menandakan Muhyiddin boleh lega? Ya, ya, sesungguhnya Muhyiddin tidak lega sehinggalah Parlimen diadakan nanti. Ya, keputusan untuk tidak memberikan sokongan kepada Muhyiddin, bukannya kepada kerajaan Muhyiddin, itu adalah keputusan UMNO keseluruhannya. Keputusan yang menyatakan bahawa UMNO mengatakan no Anwar, no DAP, itu adalah keputusan jemaah keseluruhan dalam UMNO. Tetapi adakah keputusan ini yang diterima pakai oleh individu-individu di dalam parlimen, anggota parlimen di dalam UMNO itu sendiri? Saya yakin ramai di kalangan ada di Parlimen UMNO ya, sudah lagi tidak percaya kepada slogan no Anwar, no DAP. Ya, kerana mereka berfikiran waras. Apakah masalahnya dengan Anwar Ibrahim? Ya, sampai UMNO takut sangat nak menyokong Anwar Ibrahim. Dan apa masalahnya dengan DAP? Ya, DAP tidak pernah mengeluarkan amanat membunuh orang Islam sama Islam. DAP tidak pernah mengeluarkan amanat mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Ya, DAP tak ada sejarah lagi. Ya, DAP menjadi punca kepada pertarungan sesama kita umat Islam. Ya, ada satu parti lain ya, yang menjadi punca kepada pecahan umat Islam, kafir mengkafir, ya, cerai berai suami dan isteri, sembelihan orang UMNO tidak sah dimakan. Ya, ada satu parti lagi lah. Ya. Yang itu pun kamu boleh bagi kerjasama. Ya, yang telah memecah belahkan umat Islam, parti tersebut pun kamu boleh bagi sama. Apa masalah dengan DAP? Ya, kamu nak sebut DAP ni rasis, kena tunjukkan bukti bahawa DAP rasis. Kamu nak katakan DAP ni anti-Islam, tunjukkan dasar DAP yang anti-Islam. Ya, kita boleh sebut MCA juga rasis. Kita boleh sebut ada beberapa pimpinan MCA yang juga menghina Islam. Bukan tak ada. Ya, bahkan dalam parti MCA nak dibandingkan dengan parti DAP yang jauh lebih patriotik adalah parti DAP. MCA lagu partinya pun dalam bahasa Cina. MCA. Ya? Tapi kalau tuan-tuan dengar lagu resmi parti DAP, boleh buka YouTube lah kalau tak percaya. Ya? Lagu resmi parti DAP dalam convention dia ke dalam kongres DAP, convention DAP, dengar. Lagu parti DAP adalah lagu dalam bahasa kebangsaan. Bahasa Malaysia. Bermakna DAP lebih mengutamakan bahasa kebangsaan. Sehingga kan lagu DAP itu pun dalam bahasa Melayu. Cuba dengar lagu MCA. Ya, saya tak dengar lagi lagu MNC. Tapi dengar lagu MCA. Dalam bahasa Cina. DAP dalam bahasa Melayu. Ya. Dan banyak lagi pimpinan-pimpinan DAP yang membuktikan bahawa parti mereka tidak rasis. Bahkan ada beberapa pimpinan DAP yang selalu membantu orang Melayu. YB Steven di antara pimpinan DAP. Tapi yang ini tidak diwawarkan. Dia pergi cari Ronnie Liu lah, cari berapa orang yang rasis. Ya, kalau kita nak cari satu dua yang rasis, dalam UMNO pun ada. Lagi banyak dalam UMNO yang mengeluarkan perkataan-perkataan rasis. Ya, tapi itu bukan menggambarkan parti tersebut. Nak menggambarkan parti itu rasis ataupun tidak, dasar parti itu. Kalau nak katakan DAP ni anti-Islam, DAP ni kafir harbi, dah lama dah DAP ni diharamkan dalam Malaysia. Dah lama dah parti DAP ni diharamkan oleh RUF. Ya, berpuluh tahun UMNO jadi kerajaan. Ya, RUF dikawal oleh UMNO ketika itu. Kalau betul DAP ini selalu parti yang menentang Islam, dah lama dah. Ya, Majlis Fatwa mengatakan DAP ini kafir harbi dan RUF boleh batalkan pendaftaran parti mereka. Tetapi tidak berlaku. Sehingga hari ini DAP masih lagi sebuah parti yang berdaftar, diiktiraf dalam negara kita. Bermakna tidak ada pelanggaran dari segi parti tersebut. Dasar-dasar parti tersebut menyanjung perlembagaan persekutuan. Sama ada hak istimewa orang Melayu, sama ada agama Islam sebagai agama resmi, bahasa Malaysia sebagai bahasa resmi. Tidak ada. Ya? Tidak ada. Sebab itu parti ini masih kekal dan wujud dalam kerajaan kita. Dalam negara kita ini sebagai parti yang berdaftar. Cuma propaganda yang ditanamkan oleh UMNO puluhan tahun dulu. Sehingga hari ini UMNO jadi masalah
ya, untuk mendidik ahli-ahli UMNO, ya, untuk meyakinkan kepada mereka bahawa DAP bukanlah sebuah parti yang dianggap parti seperti komunis dan sebagainya. Ya, kalau kita nak bahasa sejarah, ahli-ahli parlimen DAP bantu orang Melayu ramai, ya, bantu. Bahkan kerajaan Pulau Pinang pun berapa juta bagi Kelantan bila Kelantan dilanda banjir, ya, bantu, tidak ada masalah. Ahli parlimen mereka jumpa anak Melayu, anak orang Kelantan tersadai dekat kaki lima, tak ada tempat tinggal, tak ada makan, pakaian sebagainya. Ahli parlimen DAP bantu. Ini bukan masalah nak ungkit, ini nak tunjukkan kepada saudara bahawa jangan menghukum parti itu hanya kerana satu dua yang bermulut celupa. Dalam parti keadilan pun ada satu dua yang bermulut celupa. Kita kena akui, apabila parti ini dianggoti oleh manusia, sudah tentulah ada satu dua yang melakukan satu kesilapan. Ya, ini bukan parti malaikat. Semuanya baik. Semuanya tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa. Itu biasa. Tetapi jangan jadikan satu propaganda sehingga boleh label parti ini, oh ini parti yang tidak boleh langsung kerjasama. No Anwar, no DAP. Bila kita tanya ke UMNO, pasal apa no Anwar? Apa masalahnya dengan Anwar? Apa kamu nak bandingkan Anwar dengan Najib? Kamu nak bandingkan Anwar dengan Mahathir? Kamu nak bandingkan Anwar dengan Muhyiddin sekarang? Ya? Kalau nak banding, apa yang kamu nak bandingkan? Rasuah. Kamu boleh banding. Ya? Kehidupan mewah. Kamu boleh banding Anwar family dia dengan Najib ataupun Mahathir dengan family dia. Ya? Apa yang kamu nak bandingkan? Okey. Muhammad Qayyum kata apa ni? UMNO tak boleh berfungsi sebab takut pimpinnya akan diheret ke penjara. Cuma dia boleh buat umum kepada ahlinya tarik sokongan. Wahal tak pernah pun UMNO sokong. M-Block. Okey, lagi banyak ni. Kawan kita komen saya nak baca jugalah sedikit mana yang sempat saya baca. UMNO pernah diharamkan. Betul, UMNO pernah diharamkan. Yang mengharamkan UMNO adalah Mahathir sendirilah. Mahathir ni selalu saya sebut, ya, Mahathir ni parti mana sekalipun Mahathir ni berada, dia akan merosakkan, ya, dia akan memecah belahkan. Dalam parti UMNO pun banyak UMNO pecah belah kerana Mahathir kena orang tua ni, ya, sehingga ke peringkat UMNO itu diharamkan. Ya, sampai peringkat UMNO itu diharamkan kerana perbuatan Mahathir. Kerana apa? Nak lawan Tengku Razali. Ya, dia kena haramkan UMNO. Ya, kemudian dia tubuhkan balik parti baru sekarang ni. Ini Mahathir. Sebab tu saya katakan Mahathir ni masih relevan selagi mana dia hidup. Ada orang kata pedulikanlah Mahathir ni. Jangan ceritalah Mahathir ni. Ya, pedulikanlah dah orang tak relevan. Tak relevan apa sampai hari ni pun. Ya, relevan sampai hari ni. Ya, nak jatuh Muhyiddin, parti dia lulus. Ya, tiba-tiba lulus. Takkan tiba-tiba saudara. Mesti ada sebab. Ya, orang tua ni kena hati-hati. Ya, kena hati-hati dengan orang tua dia. Sebab orang jahat ni, ya, orang jahat ni akal dia panjang. Ya, nak buat jahat ni banyaklah idea. Sebab setan ni, iblis ni bagi idea macam-macam lah kan. Okey. Ada yang kata UMNO tolak sokongan pada Muhyiddin tak jatuh. Sebab yang bagi yang keluarkan kenyataan itu adalah parti UMNO, Presiden UMNO. Jadi tak jatuh. Kerajaan hanya jatuh oleh beberapa penolakan oleh ahli parlimen. Okey. Ya. Betul lah tu. Ya. Ya, betul. Ya. Melantik seorang Perdana Menteri adalah daripada jumlah ahli parlimen. Bukan ketua-ketua parti yang menentukan. Tetapi saudara, kita masih ingat waktu kerajaan PH jatuh dulu. Ya. Kerajaan PH jatuh dulu hanya dengan ketua parti saja mengesahkan. Dengan itulah Muhyiddin menghadap agung mengatakan parti bersatu seluruhnya menyokong saya jadi Perdana Menteri. Ya. UMNO pun kata, UMNO seluruhnya menyokong Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Pak Lebay pun kata PAS seluruhnya menyokong Muhyiddin, maka Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Sedangkan masa itu, masa Muhyiddin membawa nama sebagai pemimpin Presiden Bersatu, waktu itu 6 orang tidak menyokong. Ya, Kepala Mahathir ni. Dia tidak sokong. Tapi Muhyiddin kata ke Agung, Bersatu sokong. Dia jadi Perdana Menteri. Ya. Di situ awal lagi dah keabsahannya itu, ya, boleh dipertikaikan. Ya. Ketika itu, ketua-ketua parti saja yang menentukan Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Bukan individu. Ya, bukan individu. Ketua-ketua parti yang menentukan Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Sepatutnya ketua-ketua parti ini juga menentukan Muhyiddin jatuh. Tetapi bila dia nak jatuh, dia tak kira ketua parti. Dia kira seorang-seorang. Bila dia naik dulu,
Dia guna suara parti. Nak jatuh dia tak pakai. Ya, ini politik bangsat yang ada dalam negara kita. Ya, diperkotak-katikkan undang-undang yang ada. Ya, bila untung belah dia, dia pakai undang-undang ni. Bila dia rasa rugi, dia cari undang-undang mana ya untuk backup dia. Saudara, yang jadi mangsa akibat permainan orang politik bangsat ini adalah rakyat. Ada rakyat. Kita Partai Harapan, walaupun kita tahu kita telah dikhianati, kita tahu kerajaan kita dipilih oleh rakyat, dan kita tahu kita bertanggungjawab, berkewajipan untuk mendapatkan kerajaan yang telah dirompak oleh pengkhianat-pengkhianat ini. Ya. Tetapi kalau kita gagal, kita tidak putus asa. Kita tidak memberontak, kita tidak mengadakan kecoh dan sebagainya. Ya. Cuma kita mengajak rakan-rakan kita. Kalau kamu betul ikhlas nak selamatkan negara ini, ayuh bersama dengan kami. Ya. Ayuh bersama dengan kami. Kami tidak tawarkan kamu jawatan seperti Mahathir Mohiuddin tawarkan kamu ya jadi menteri ini, jadi menteri ini. Menteri tak cukup 20 lebih, jadikan 70 menteri termasuk timbalan. Kalau nak bagi salah satu jawatan, menteri yang zaman PS dulu cukup satu menteri boleh jaga 3 kementerian. Ya, sekarang ini dipecah-pecahkan. Kita dulu satu wanita saja boleh jaga 3 kementerian. Ya, Wabi Yobiyin, kita boleh jaga 3 kementerian. Tapi Mohiuddin nak agihkan jawatan ini pecah semua supaya dapat jawatan masing-masing. Tak kira lagi JLC, tak cukup dengan JLC, lantik pula duta-duta khas yang bertaraf menteri. Oh, banyak duit rakyat dihabiskan oleh percaturan politik Muhyiddin Yassin ini. Ya, dan UMNO di antara yang dapat juga menteri. UMNO di antara yang dapat juga JLC. Dan UMNO juga mengatakan kerajaan ini gagal. Dan UMNO juga masih lagi kekal dalam kerajaan yang ada. Jadi ini ahli-ahli UMNO pening. Yang sebenarnya UMNO ni nak lawan kerajaan ke, ya, nak bela nasib mereka ke, ataupun nak bela nasib mereka. Jadi saya menyeru kepada ahli UMNO, ya, di bawah-bawah ni, ya, kami simpati dengan kamu. Ya, kamu tahu kerajaan ini gagal. Kamu tahu kerajaan ini menyusahkan kamu. Tetapi apa harapan kamu kepada pemimpin kamu? Ya, mereka hanya mentingkan diri mereka. Tawar jawatan timbalan Perdana Menteri, terus nak sokong. Ya. Oh, kalau nak tawar, bebaskan kami daripada kes-kes. Ya. Yang jadi mangsa kamu, rakyat di bawah. Ya. Jadi saya menyeru kepada ahli UMNO, kamu haruslah beritahu kepada pemimpin kamu, ya, kalau kamu masih lagi nak bersama dengan UMNO, beritahulah pemimpin kamu, ya, jadilah seorang pemimpin yang tegas dan juga berani. Jangan hipokrit, cakap depan ahli-ahli bukan main hebat. Ya, cakap depan ahli berjuang demi bangsa, negara dan tanah air. Kalau cakap depan ahli, ya, tapi bila berdepan dengan orang-orang yang kerajaan-kerajaan yang zalim, ya, ugut sikit terus takut, tak berbunyi, ya. Diberi jawatan sikit terus lupa kepada perjuangan yang diamanahkan oleh rakyat. Jadi kalau ahli UMNO dah rasa putus asa bersama dengan UMNO, ayuh saya seru, ya, masa masih ada, ruang masih ada, ya, untuk bersama kami dalam Partai Harapan, bantu kami dalam Partai Harapan, kita bentuk negara ini menjadi sebuah negara yang betul-betul, ya, dapat dinikmati oleh rakyat kebajikannya dan juga ekonominya kita bentuk. Kerana kita mengharapkan satu pemimpin yang tidak pernah lagi kita lihat, yang tidak pernah lagi kita uji menerogi negara ini. Track rekodnya boleh kita lihat kerana dia bukan muncul tiba-tiba dalam politik. Ya. Kehebatannya dapat dilihat sewaktu daripada zaman mudanya lagi. Ya, daripada zaman mudanya lagi. Kehebatannya boleh kita lihat. Banyak kisah-kisah yang boleh kita bacakan tentang perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Ya. Di dalam beliau memegang jawatan timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan, tidak ada satu kes rasuah yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Bertahun-tahun beliau menjadi Menteri Keuangan, memegang kunci khazanah negara. Ya, Menteri Keuangan. Ya, tidak dapat pun dibuktikan anak beranaknya menjadi kaya raya jutawan dan sebagainya. Tidak ada satu saham pun yang beliau miliki. Bahkan, ya,
tanah balak yang saya pernah ceritakan, yang diberikan kepada ayahnya pun, yang oleh kerajaan negeri Sabah, ya, diberikan kepada ayah Datuk Seri Ibrahim. Datuk Seri Ibrahim ketika itu sebagai timbalan Perdana Menteri minta Ketua Menteri Sabah batalkan, jangan bagi tanah ini kepada ayah saya. Itu ayah, saudara. Ya. Ketua Menteri Sabah ketika itu memberikan tanah beratus ekar balak kepada ayah Datuk Seri Ibrahim kepada syarikatnya kerana layak syarikat itu. Tetapi Anwar Ibrahim kata, sebab saya masih dalam kabinet, saya memegang jawatan yang tinggi di dalam kerajaan, maka ayah saya tidak berhak diberikan sebarang anugerah. Ya, ayah dia, bukan kawan-kawan. Kawan-kawan lagi dah tak dapat. Ya, anak-anak lagi dah tak dapat. Ayah sendiri pun, ya, Anwar arahkan supaya tarik balik pemberian tanahnya di Sabah. Ini bukan saya cerita. Ini juga diceritakan oleh veteran UMNO. Ya, tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube, ya, veteran UMNO yang juga pengerusi tetap veteran UMNO yang mengenal Datuk Seri Anwar ini lama. Ya, beliau sendiri menceritakan datangnya daripada veteran UMNO ini dan beliau masih lagi menjadi ahli UMNO. Ya, beliau cerita kisah ini. Walaupun sebelum beliau cerita, saya dah tahulah cerita ni, yang pernah kita dengar. Tetapi ini disahkan sendiri oleh pengerusi veteran UMNO mengatakan, ya, memang betul berlaku. Ya, balak, tanah balak yang diberikan kepada ayah Datuk Seri Ibrahim, itu pun Datuk Seri Ibrahim suruh batalkan. Ya, bayangkan kalau ayah dia sendiri pun dia tak bagi, ya, tak bagi projek dan sebagainya, mana mungkin kawan-kawan, mana mungkin, ya, di kalangan adik-beradik ataupun anak-anaknya mendapat projek. Ini yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan pemimpin ini belum pernah lagi kita uji untuk menegajui negara ini. Ya, begitu juga anaknya mendapat bantuan beasiswa sewaktu belajar di Universiti Telekom. Ya, bantuan beasiswa ini diberikan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang, pelajar yang mempunyai keputusan yang baik, bukan atas kedudukannya miskin atau kaya, tetapi oleh kerana mendapat keputusan yang baik, maka Nur Izzah ditawarkan beasiswa. Itu pun dibantah oleh Datuk Seri Ibrahim, walaupun dia tahu, ya, anaknya seorang pelajar yang cemerlang, tetapi oleh kerana dia ketika itu berada dalam kabinet kerajaan ketika itu, maka tak wajarlah anak saya ini dapat beasiswa. Masih ramai yang perlukan beasiswa. Ya. Ini Datuk Seri Anwar Ibrahim yang kita nak angkat jadi Perdana Menteri. Yang UMNO duk kata no Anwar, no Anwar, no Anwar. Ini dia orang dia. Kalau bukan no Anwar, yes. Siapa? Yes. Siapa? Najib. Yes. Siapa? Zahid. Yes. Siapa? Muhyiddin. Yes. Siapa? Mahathir. Sebutlah. Siapa dia pimpin terbaik? Tengku Zali. Sebut. Ya, Tengku Zali dalam UMNO pun dia tidak ada pengaruh. Ya. Bukan kita kata dia tidak bagus. Betul, Tengku Zali tidak ada kontroversi. Dia antara pemimpin UMNO yang boleh dikatakan tidak ada kontroversi, rasuah dan sebagainya. Tetapi menjadi pemimpin bukan sekadar kamu tidak ada kes rasuah. Ya, kamu juga mesti ada pengaruh di kalangan rakyat. Kamu juga mesti ada pengaruh di kalangan parti kamu sendiri. Kamu juga mesti ada pengaruh ataupun link-link yang hebat di luar negara, di dunia, di Asia, di negara Islam dan sebagainya. Inilah jadi pemimpin yang hebat. Ya, kalau setakat tak ada rasuah, kalau setakat tidak ada buat satu perkara yang terbaik, kita lantik imam kampung je lah. Imam kampung dah tak ada rasuah. Buat sembahyang. Jadi Perdana Menteri. Tapi ini bukan ciri-ciri. Ciri-ciri yang banyak lagi ciri-ciri lain untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan sekadar boleh jadi imam solat. Bukan sekadar boleh baca doa dalam bahasa Melayu macam Muhyiddin. Ya, banyak lagi kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan. Ya, akhlak yang ditunjukkan. Keluarganya. Kita lihat latar belakang keluarganya. Ya, adakah keluarganya bergelumang dengan kekayaan? Ya, apakah selama sebelum ini keluarganya menjadi orang kaya raya akibat jawatan yang dia ada? Ini yang jadi pertimbangan. Ya. Jadi inilah manusia yang UMNO disebut no Anwar, no DAP. Saya pun pelik, ya, sebab ya saya pun tahu seperti mana diakui sendiri oleh Lokman Adam. Kalau tuan-tuan pernah buka live Lokman Adam, dia sendiri akui. Ya, dia tidak bersetuju kalau Anwar jadi Perdana Menteri. Sebab dia kata kalau Anwar jadi Perdana Menteri, dia akan sikit sebanyak dan ke masa umur hayat UMNO ini akhirnya akan tenggelam. Tenggelam sebab apa? Sebab penampilan Anwar Ibrahim ini bakal menenggelamkan parti UMNO. Sebab orang akan tertarik dengan parti yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim. Sebab dia kata Anwar Ibrahim ni memang terbukti
orang yang akan menguruskan negara dengan baik. Beliau boleh menguruskan keuangan dengan baik. Beliau mempunyai hubungan yang baik dengan semua kaum. Dan beliau mempunyai nadi, denyut jantung rakyat. Itu Luqman Adam saya sebut. Sebab itu dia kata kalau dari segi strategi politik, sudah tentulah politik ini tidak mahu ada pemimpin yang lebih hebat daripada pemimpin mereka. Sebab kalau ada pemimpin parti lain yang lebih hebat daripada pemimpin parti mereka, maka parti mereka akhirnya akan royok. Sebab itu UMNO tidak mahu Anwar ini berada di atas. Kalau dah Anwar ni berada di atas, rakyat dah tertarik dengan kepimpinan Anwar, maka parti UMNO sudah tak mampu nak hidup dalam negara ini. Itu strategi politik UMNO. Tetapi apakah kerana strategi itu sanggup UMNO korbankan rakyat di bawah ini yang tidak semuanya berparti? Yang susah sekarang ini bukan orang berparti. Yang susah sekarang ini berparti ke tidak berparti ke, DAP, Amanah, DAP, UMNO, Iban, Dazak, Kedayan, semua susah. Semua susah. Yang tak ada parti pun susah. Yang selama ini tak ambil tahu tentang politik pun susah. Selama ini bila kita berkempen dengan orang kat kampung, mereka kata apa? Aku tak ambil tahulah politik. Yang penting aku boleh makan. Ini politik mengarut. Politik ini buang masa. Ya. Sekarang baru kita dapat rasakan betapa pentingnya politik. Berapa pentingnya kita nak tahu tentang politik. Sebab dengan politik itulah rakyat sekarang ini mengalami kehancuran. Kerana dengan tindakan politik itulah, pengkhianatan itulah yang menjadikan negara ini hancur. Ketika kita zero kes COVID di bawah Pakatan Harapan, kita bayar atasinya. Kita berjaya atasinya. Ke peringkat zero. Tidak ada kes baru. Dalam keadaan itu, mereka rampas kuasa. Mereka merampas mandat rakyat. Kemudian muncullah pilihan negeri Sabah. Kerana kerakusan nak rampas pula negeri Sabah, maka berlakulah pilihan Sabah. Maka kes-kes meningkat. Sampailah ke hari ini menghampiri 10,000 dah. Hari ini 7 ke 8,000 kes. Lagi dekat Anwar nak pergi ke Putrajaya, bertambah kes. Saudara, apakah selama ini kita harus lagi berdiam diri? Terutamanya kepada ahli-ahli UMNO, pemimpin-pemimpin UMNO. Tunjukkanlah sedikit keberanian. Rendahkan diri sedikit untuk kebaikan rakyat di bawah sana. Janganlah ego. Tak mau menerima Anwar, tak mau menerima DAP, tetapi yang untung adalah pengkhianat-pengkhianat ini. Yang untung adalah kerajaan yang selama ini menyusahkan kita semua. Yang selama ini menyusahkan semua kaum, tak kira Melayu, India, Cina, semua agama, tak kira Islam, apa agama sekalipun. Tapi majoritinya saudara terima hakikat yang susah dalam negara kita ini pada bangsa Melayu, yang susah sekarang ini negara kita adalah yang beragama Islam. Sedangkan pemimpin yang ada di Putrajaya itu pemimpin Melayu, pemimpin beragama Islam. Harapkan UMNO yang selama ini nak perjuangkan kononnya orang Melayu, nak perjuangkan kononnya Islam, mereka kata no Anwar, no DAP. Nak harapkan parti Islam pula, mereka kata kita kena bersangka baik dengan UMNO kerana dia Melayu, kerana dia Islam. Orang Melayu Islam ni kalau dia rasuah sekalipun, orang Melayu Islam ni kalau jahat sekalipun, akhirnya mereka masuk syurga. Sebaik-baik orang kafir ini, sebaik-baik Linggo Eng ke, sebaik-baik Anthony Locke ke, baik macam mana sekalipun, baiklah macam YB Steven, bantu orang Melayu, bantu Islam, akhirnya mati mereka nanti ke neraka. Inilah digunakan oleh orang-orang PAS untuk meracun pemikiran kita. Sedangkan kita tahu hak syurga neraka itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syurga neraka itu hanya ditentukan apabila hayat mereka, apabila hayat mereka, nyawa mereka diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi nyawa mereka masih ada, selagi mereka itu dalam DAP yang kafir masih lagi hidup di dunia ini, dan kita pandai-pandai mengatakan bahawa mereka mati nanti, buatlah baik, buatlah macam mana pun, mereka mati lagi masuk neraka. Siapa kamu yang boleh menentukan mereka mati akhirnya masuk neraka? Siapa kamu yang boleh menentukan hujung ayatnya itu kafir? Berapa banyak orang kafir pada asalnya, pada awalnya, tapi dia penghujung usianya menganut Islam, beriman dengan Allah SWT. Dan berapa ramai orang Islam yang berkuat ibadahnya, kuat ibadahnya, berpuasa tak pernah tak puasa, akhirnya matinya di penghujung kekufuran. Mereka dimasukkan neraka. Banyak kisah kita dengar. Sebab itu jangan mudah menghukum. Kita mendoakan supaya setiap manusia itu diakhiri hayat mereka dengan kebaikan.
Dan kita patut puji mana-mana orang pun, apa agama sekalipun yang melakukan kebaikan. Dan kita patut menentang mana-mana orang pun, mana-mana kaum pun, mana-mana agama pun yang melakukan kezaliman. Ya, jangan main resis dalam isu ini. Ya, yang main resis isu ini. Seperti mana yang kita sebut tentang Musang King. Saya malas nak ulas tentang Musang King. Ya, Musang King ni percayalah saudara, dia tidak akan ke mana. Sebab bila sampai ke tahap mereka tahu bahawa ada orang-orang VIP yang terlibat, mereka akan diamkan. Ya, ini hanya satu isu yang mereka cetuskan untuk memainkan sentimen. Kalau boleh, biar bergaduh kita Melayu dengan Cina. Yang untung, mereka yang berada di Putrajaya. Kita lupa kepada isu pokok negara kita, bukan rakyat nak makan Musang King, bukan rakyat gila kelapar nak makan Musang King, rakyat sekali nak makan nasi pun susah. Ya? Tapi kita duduk main kebun Musang King. Apa faedah kita pergi tebang pokok yang nak berbuah? Ya? Apakah ini akhlak Islam yang diajar? Betul, perbuatan menceroboh tanah itu adalah suatu perbuatan yang menyalahi undang-undang. Kita tak bersetuju dengan menceroboh tanah, walaupun mereka Cina, walaupun mereka Melayu. Ya, tetapi apabila kita nak laksanakan undang-undang itu, tentulah ada akhlak, tentulah ada batasannya, tentulah ada budi bicaranya yang Allah ajar. Contohnya berzina. Dalam hukum Islam, hukum berzina itu haram. Tetapi apabila orang terlanjur melakukan perzinaan, apakah boleh terus dihukum dengan rejam? Tidak. Ya, kalau perempuan itu sedang mengandung hamil dan sebagainya, tunggu dulu kehamilannya. Bila dah lahir, susukan anaknya. Begitu Islam ajar. Ya, bila nak menghukum pun ada budi bicaranya. Ada budi bicaranya. Ya, kalau dah pokok, walaupun pokok liar sekalipun, kalau dah berbuah, Islam tak ajar kita pokok yang boleh dimakan oleh manusia, yang boleh dimakan oleh binatang-binatang itu sengaja kita tebang-tebang. Apatah lagi pokok yang ditanam dengan hasil keringat manusia. Ya, hasil daripada pengorbanan mereka, wang ringgit mereka, dan pekerja-pekerja di kebun itu pun ada di kalangan orang Melayu yang cari makan dekat situ. Tapi kita gunakan undang-undang dengan keras dan rakus ya, untuk tebang di depan mata mereka sendiri. Bayangkan kalau ini berlaku kepada diri kita. Bayangkan kalau ini berlaku kepada kaum keluarga kita. Ya, tentulah kita akan rasa ya begitu sedih sekali. Ya, begitu sedih sekali. Betul kita langgar undang-undang. Undang-undang boleh kita bicarakan di mahkamah. Undang-undang boleh kita bayar denda. Tetapi dari segi akhlaknya, ya, moral itu tidak ada nilainya. Tidak ada sesiapa yang boleh berikan ya harga salah satu nilai moral itu. Ya, okey. Saya rasa ada masalah kat sini. Sangkut line ke masih lagi on?